Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Saudara, alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat ilahi dengan izinnya. Dapat sekali lagi kita dipertemukan dalam bicara santai kita pada kali ini. Ada satu orang pernah melontarkan satu pertanyaan. Walaupun pertanyaannya ringkas tetapi ada makna yang mendalam. Dia bertanya, dalam Islam ni sebenarnya dibenarkah atau tidak kita ni ketawa? Sebab kata mereka, ada satu hadis yang Nabi pernah menyebutkan, wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitu qalbah. Nabi menyebut jangan terlalu banyak ketawa, kerana sesungguhnya terlalu banyak ketawa boleh mematikan hati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga ada yang bertanya, bukankah Nabi SAW dalam satu riwayat ada menyatakan orang yang banyak ingat akhirat dia payah untuk nak ketawa. Sebagaimana hadis Nabi menyebut, uridat alayyal jannatu wan naru falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Surga dan neraka pernah ditunjukkan kepada saya, maka saya tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti waktu itu. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kamu tengok apa yang saya tengok, ataupun kamu tahu apa yang saya tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jawapannya begini, semua kenyataan yang disebutkan tadi benar, bahawa orang Islam memang tidak wajar kalau hidupnya sepanjang masa ketawa tanpa sebab. Namun Islam membenarkan kita ketawa, tetapi ketawalah secara sederhana, kerana senyuman dan juga ketawa itu sifat manusia, dan ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tatkala Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan sekelompok semut, fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Maka kata Allah, Nabi Sulaiman tersenyum dan juga ketawa ketika mendengar percakapan semut yang menyeru kaumnya supaya berhenti ketika dia nak melintas, ataupun rombongan Nabi Sulaiman nak melintas. Maka dia pun berdoa, ya Allah, berikanlah aku ilham untuk tetap bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapaku, dan berikanlah aku untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu dan ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Suratul Namal ayat 19. Mengapa kita dibenarkan untuk bergurau dan juga ketawa? Sebab hati manusia ini dia sama macam anggota badan yang lain. Ada masa dia lemah, ada masa dia letih, dan ada masa hati itu dia akan stres. Maka senyum dan juga ketawa adalah kaedah untuk menceriakan hati. Kata Abu Fatah Al-Busti rahimahullah, dia pernah bersyair, afdi tab'akal maqduda bil jiddi rahatan yujammu wa'allilhu bi syai'in minal mazhi. Berikanlah sedikit istirahat, cool ataupun chill kepada tabiatmu yang terlalu serius. Relaxlah sedikit atau tenanglah sedikit, dan wa'alilhu bi syai'in minal mazhi, dan hiaskanlah seriusmu itu dengan sedikit gurauan. Tetapi kata Abu Fatah Al-Busti, walakin idza a'taitahu al-mazha falyakum bimiqdari ma tu'ti at-ta'ama minal milhi. Tetapi kata dia, kalau engkau berikan gurauan, berikanlah sekadar sebagaimana engkau memasukkan garam pada makanan, iaitu sekadarnya sahaja. Jangan terlalu berlebihan, jangan tidak ada langsung, kerana dia akan jadi hambar dan tawar.
Dan kalau nak diberikan, jangan terlalu banyak. Sebagaimana kita pinch saja dia punya salt itu ke dalam makanan. Pinch satu cubitan saja. Jangan tidak ada langsung, dan jangan terlalu berlebih. Dalam bahasa mudah, sekadarnya saja. Sebab itu pernah berlaku di kalangan sahabat Nabi SAW, yang mana terdiri daripada mereka ni orang-orang yang terlalu fokus dan konsentrate kepada ibadah. Begitu serius sekali. Terkenal dalam sejarah seorang sahabat namanya Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu. Dia ni adalah salah seorang daripada penulis-penulis rasmi baginda Nabi kita. Satu hari dia menangis. Dia menangis mengenangkan nasib dia. Dia pun lantas berjumpa dengan Abu Bakar, mengadu. Dia kata, "Tuan, saya ni jadi munafik, Tuan." Kata Abu Bakar, "Kenapa pula?" "Saya rasa saya pura-pura. Bila saya di masjid, mendengar Nabi bersyarah, dengar Nabi mengajar, saya ingat Allah, saya ingat Rasul, saya ingat neraka, ingat surga, takut semua-semuanya. Tetapi tatkala saya pulang ke rumah, berjumpa dengan isteri dan anak-anak, bergaul senda bersama mereka, saya jadi lupakan perkara-perkara yang saya kenang dan ingat semasa di masjid tadi. Saya rasa saya telah pun munafik, wahai Abu Bakar." Ketika Abu Bakar mendengar luahan daripada Hanzalah Al-Asidi ni, dia pun menangis juga. Dia kata, "Kalau gitu bukan entah seorang munafik, saya pun munafik juga. Saya pun begitu juga." Menangis jugalah Abu Bakar. Akhirnya kata mereka, "Jom kita jumpa Nabi, cerita, minta pendapat baginda macam mana dalam hal ini." Atas mereka pun berjumpalah dengan Nabi. Berceritalah mereka rasa pura-pura, sekejap serius, kenangkan akhirat, tapi bila balik ke rumah bergurau anak isteri jadi lupa. Nabi dalam tersenyum mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, innakum law tadumuna ala ma takununa indi wa fu zikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum." Kata Nabi, "Demi Allah, kalau kamu berterusan ada perangai begini, nescaya malaikat akan turun bersalam dengan kamu, berada bersama kamu dekat dengan tempat tidur kamu. Dia akan bersama dengan kamu di mana saja kamu pergi. Kalau kamu berterusan ada tabiat begini." Maknanya hebat betul kamu ini. Tak ada nak bergurau langsung, serius memanjang. Maka kata Nabi, "Walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ata." Wa karara hadhihi al-kalimah sa'atan wa sa'ata salasa marrat. Tapi kata Nabi, "Wahai Hanzalah, sekali-sekala berguraulah. Sekali-sekala bersantailah. Sekali-sekala berjenakalah." Nabi gunakan perkataan sa'atan wa sa'ata ini diulang sebanyak 3 kali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu saudara, kita orang Islam, sekali-sekala apa salahnya kita sedikit ceria, ketawa untuk menghiburkan hati. Kerana senyuman dan ketawa ini adalah penawar penyakit secara semula jadi. Ini kerana bila kita senyum, badan kita akan turut senyum. Senyum, dia akan menghasilkan endorfin di dalam otak yang boleh memberi isyarat untuk mengurangkan kesakitan. Sebab itu kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun, mereka ketawa 300 kali sehari. Berbanding dengan orang dewasa, hanya 17 kali sehari saja. Ketawa 100 kali dalam masa 24 jam boleh mendapat manfaat kardiovaskular sama seperti bersenam sebanyak 10 minit. Ini kajian yang telah dibuat oleh orang sains. Begitu juga ketawa. Bila ketawa, sel pembunuh tumor dan juga virus mula jadi dalam badan ini akan bertambah, dan selaras dengan pertambahan gamma interferon, sel T iaitu pertahanan badan, dan juga sel B antibody melawan penyakit. Di situ senyumlah, ketawalah, kerana ianya percuma. Cuma bagaimana kita nak menjadikan senyum dan ketawa kita ini bernilai ibadat dan bernilai pahala? Tidak lain tidak bukan, mari kita tiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi adalah manusia biasa tetapi yang luar biasa, yang juga ketawa apabila mendengar sesuatu yang melucukan. Baginda juga boleh menjadi takjub bila melihat sesuatu yang menakjubkan, dan baginda juga boleh menangis apabila melihat sesuatu yang menyedihkan. Tetapi bagaimana Nabi ketawa? Tidaklah sampai ketawanya itu 12 harakat panjangnya. Tidaklah ketawa dia kerana
dia nak menghina, mengejek orang, tidak. Tapi ketawanya itu untuk nak menunjukkan dia bergurau senda. Sebab itu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, Tuhan bergurau dengan kami. Maka Nabi jawab, na'am ghaira anni la aqul illa haqqan. Saya bergurau, saya ketawa, tapi saya tidak bercakap melainkan yang benar saja. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi saudara, ketawalah, senyumlah, tetapi jangan terlalu berlebihan. Nanti ianya umpama garam yang terlalu berlebihan yang dimasukkan dalam makanan, yang boleh menyebabkan kita ada penyakit pula nanti. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.